KB Channel. Berapa lama kita nak duduk di bawah kerajaan yang caca merbau macam ni? Berapa lama kita nak hidup dalam kepura-puraan, dalam lakonan, dengan sandiwara? Berapa lama? Lepas tu kena berhenti for thinking, bubar parlimen, habis cerita. Kita nak? Tak perlu kita nak dengar kata PH ke kata PN. Kalau kita nak berperang, kan, kita minta nasihat daripada musuh, baik kita bunuh diri, tentu kita kalah perang. Betul tak? Ni nak pi pilihan raya, kena tanya Muhyiddin dulu, kan? Nak kena tanya PH dulu, kan? Muhyiddin pun minta Perdana Menteri mencerita kenapa tak mau sambung MOU. Tak boleh lah macam tu. Dia musuh kita di pilihan raya yang ke-15. Dia bukan sahabat kita. Kalau kita dengar nasihat dia, bermakna kita kalah perang. Tu cerita tuan-tuan. Kerajaan campuran ni mengarut indah khabar dari Eropah. Kerajaan campuran lah kerajaan yang paling lemah dalam dunia ni, tuan-tuan. Ekonomi kita jatuh sebab kerajaan campuran lemah. Hutang meningkat sebab apa? Kerajaan campuran ni lemah. Pelabur tak masuk sebab apa? Kerajaan campuran tu lemah. Pelabur lari sebab apa? Kerajaan campuran tu lemah. Dasar-dasar atau polisi tentang hutang, tentang ekonomi tu, kan? Gagal sebab apa? Ini kerajaan campuran. Kerajaan campuran lah kerajaan yang lemah. Tak ada satu pun negara kat dunia ni jadi hebat dengan perkataan kerajaan campuran. Maknanya konsep politik menubuhkan kerajaan campuran ni mengarut. Dulu kerajaan kita, ekonomi kita baik. Sebab apa? Kerajaan dominan. Sebab tu kita kena kembalikan kerajaan dominan, serah kepada rakyat. Dia kena pilih kerajaan yang dominan, kan? Kalau nak pilih Barisan Nasional, undi Barisan Nasional. Kalau nak pilih PH, undi PH, kan? Hancing kepala kita nanti kena kencing, kan? Kalau nak undi lockdown, undi PN, tak ada masalah, tuan-tuan. Jadi pilihan di tangan kita masing-masing. Betul. Kerajaan campuran tak boleh lemah, tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh kerajaan campuran. Perdana Menteri tu jadi tak sopa Perdana Menteri. Tuan tengok kenapa? Ketika Perdana Menteri buat lawatan rasmi ke Dubai, Emirat Arab Bersatu, kan? Kenapa Perdana Menteri tak ada orang tunggu? Kan? Tak ada protokol sambutan seorang ketua kerajaan. Sebab apa? Sebab kerajaan campuran, kan? Dah menteri luar negeri tu mai daripada Perikatan Nasional. Betul tak? Mereka tak ada grup WhatsApp. Tak ada grup WhatsApp. Jadi dah Perdana Menteri dimalukan sedemikian rupa, kan? Jadi kalau Perdana Menteri dok kerajaan pilihan rakyat, tentu menteri luar negeri itu kena pecat dari jawatan jadi ahli parlimen biasa saja, tuan-tuan. Sebab Perdana Menteri mandat lompat parti, dia tak boleh ambil sebarang tindakan kepada menteri luar negeri, walaupun dia sendiri dimalukan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Nampak? Sebab dah nampak dah kenapa? Tu cerita dia. Kalau hari ni pemimpin kerajaan ni nak bercakap soal ekonomi, tak payah dah. Tak payah, kan? Malu saja, kan? Impossible kerajaan campuran boleh bawa kebangkitan ekonomi dalam negara kita. Tak. Impossible. Mustahil. 100% mustahil. Mustahil. Tak akan ada pelabur-pelabur yang sebenar-benarnya pelabur yang akan melaburlah negara kita. Tu cerita dia. Multinational enterprises mana yang berani nak melabur di sebuah kerajaan campuran lompat parti? Tak ada, kan? Tak ada.
pelabur dia hanya berminat melabur di negara membangun kalau kerajaan dia dominan. Kita negara membangun, tuan-tuan. Developing country bukan develop country. Untuk kita meyakinkan pelabur untuk melaburlah negara kita, kerajaan itu mesti dominan. Perdana Menteri itu mesti ada kuasa sebagai seorang Perdana Menteri, boleh buat keputusan atas kebijakan dia sebagai seorang Perdana Menteri, tanpa boleh dipengaruhi dengan berbagai-bagai syarat daripada orang lain. Betul? Sepatutnya you tak payahlah nak repair macam mana, nak sebut atas penyatuan umma, nak sebut atas penyatuan Melayu, nak sebut atas rakyat. Tak boleh. Konsep kerajaan campuran di sebuah negara membangun macam Malaysia tak boleh. Mana-mana negara membangun pun tak boleh guna prinsip kerajaan campuran. Negara tu tak boleh bangkit dan ekonomi akan bertambah buruk. Jadi kita nak sebut negara kita negara apa hari ni, tuan-tuan? Nak sebut negara membangun, ekonomi jatuh. Pelabur lari, pelabur tak masuk, hutang bertambah. Mana kita bukan lagi berstatus negara membangun selepas BN kalah pilihan raya yang ke-14. Habis kita nak panggil negara apa, tuan? Negara yang berundur, yang mengundur. Kalau membangun, hutang dengan GDP tu cantik, betul, peluang pekerjaan banyak. Negara membangun, tengok gaji minima kita, gaji minima negara membangun, betul. Alamak. Okey, perkataan BRIM. Okey, BRIM dengan bantuan prihatin, rakyat dapat duit, itu sama, tapi berbeza sebenarnya. BRIM adalah kebijakan pengurusan kerajaan pada waktu itu. Prihatin atas terpaksanya kerajaan pada waktu itu beza dia. BRIM, kerajaan tak perlu tambah hutang negara, tak perlu jual aset negara, tak perlu. BRIM adalah kebijakan kerajaan yang menutup keterisan percukaian negara dengan melaksanakan skim cukai GST di dalam Malaysia. Bantuan prihatin, kerajaan terpaksa korek tabung atau tambah hutang negara sebab terdesaknya Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Itu beza dia. Mana kita dapat BRIM, kita tak perlu bayar balik. Sebab BRIM tidak meningkatkan hutang negara, tapi kita dapat bantuan prihatin, kita rakyat satu Malaysia kena bayar balik sebab dia mengurangkan tabung negara dan meningkatkan hutang negara. Itu fakta dia. Dan itulah bezanya, tuan-tuan. Jangan samakan prihatin dengan BRIM. Walaupun RM tu ringgit Malaysia tu sama, tapi berbeza cara, berbeza konsep. BRIM adalah strategi yang betul. Prihatin membuta tuli sebenarnya, lebih kepada terpaksa. Hari ini tuan-tuan, ekonomi negara ni bertahan. Siapa yang bertahankan? Kerajaan. Tak ada, kita rakyat. Kita yang wujudkan aliran tunai dalam negara ni, bukan kerajaan. Itu cerita dia. Kita berjuang keluarkan simpanan kita, betul. Dan bukan hanya membantu diri kita dan keluarga kita. Kita sebenarnya telah membantu ekonomi negara. Kita sebenarnya telah berjaya mempertahankan nilai ringgit dari jatuh. Kita sebenarnya berjaya mengurangkan sedikit inflasi yang meningkat hari ini sebab duit kita tu kita belanjakan. Tuan tahu, untuk perayaan tahun ini banyak stesen minyak kehabisan bekalan minyak petrol. Kereta petrol ni siapa pakai? Rakyat pakai. Betul, majoritinya. Betul. Petrol di stesen minyak ada yang terputus bekalan sebab peningkatan demand
luar biasa. Kalau dulu-dulu kebiasaan raya peningkatan demand petrol cuma 20% saja. Itu cerita ada. Tapi demand untuk tahun ini lah 40%. Penambahan 20% daripada kebiasaan hari perayaan dulu-dulu ni, masa sebelum Covid. Itu cerita dia. Kan? Kenapa minyak petrol pun habis? Sebab rakyat ada duit KBSP. Rakyat tak sayang nak belanjakan duit tu. Sebab rakyat memang tengah susah. Kalau nak sayang macam mana duit tu. Kalau kita tengah ada duit, baik kita simpan dalam KBSP. Kalau nak guna perkataan sayang tu lah, itu cerita dia. Mana kita yang duk pertahankan negara ni berulang-ulang kali. KBSP 1.0 kita pertahankan ekonomi negara. 2.0 kita pertahankan ekonomi negara. 3.0 plus 1 kita pertahankan ekonomi negara. Kan? Tapi kalau kita tak bubar juga bulan 8 ni, siapa yang nak mempertahankan ekonomi negara ni? Siapa dia? Tak ada orang boleh pertahankan ekonomi negara. Dan apa akan jadi dengan negara kita? Ke arah kebangkrutan. Tu cerita dia. Tuan dan puan, kerajaan campuran ni kerajaan yang lemah. Sebab tu kita nak pilihan raya, nak wujudkan kerajaan UMNO yang sebenar. Tu cerita dia. Mai menteri mana pun susah tuan, hebat macam mana pun jadi payah kalau duduk dalam kerajaan mandat lompat parti ni. Jadi ketua kerajaan nak tegas tak boleh. Kau tengok krisis di Dubai tu. PNP tak ada sambutan. Betul. Kalau menteri tu kerajaan dominan mandat rakyat, dia boleh ambil tindakan yang tegas kepada menteri luar negeri. Betul. Makna menteri luar negeri lah gagal. Takkan kita salahkan orang yang di bawah. Kita ketua, kalau benda tu gagal, kita kena bertanggungjawab meletak jawatan, atau kita mesti dipecat oleh ketua kita. Okey tuan. AB Channel.